Kisah ni berlaku pada tahun 1995 atau 1996, masa zaman tak ada gadget. Ketika itu saya baru selesai menduduki peperiksaan SPM dan saya menghabiskan masa lapang saya dengan menjual burger di satu lorong pejalan kaki, betul-betul dekat persimpangan utama masuk ke kampung. Saya mula berniaga pada pukul 6 petang sampailah pukul 12 malam atau 1 pagi. Dan tempat saya berniaga ni agak sunyi. Gerai saya je yang riuhkan suasana dekat situ. Jadi nak dijadikan cerita, berhampiran tempat saya berniaga tu ada sebatang pokok yang besar. Dia punya besar tu kalau waktu siang boleh buat tempat tu jadi rendang. Dan nak dijadikan cerita lagi, dekat bawah pokok tu ada 4 pondok telefon yang masa tu menjadi tumpuan untuk remaja-remaja pada zaman tu bergayut, atau dalam erti kata lain, on the phone. Tapi daripada 4 tu, satu je yang masih berfungsi. Sebenarnya ramai orang yang datang ke pondok telefon tu sepanjang saya berniaga. Tapi ada seorang remaja ni yang saya tak boleh lupa sebab dia suka sangat bergayut sampai lewat malam. Saya ingat muka je, nama saya tak tahu. Jadi pada satu malam ni, saya dan kawan saya nak guna telefon kat situ. Tapi kami dapati keempat pondok telefon tu semua rosak. Jadi kami pun hairan. Jadi kami pun cubalah untuk siasat perkara sebenar yang terjadi. Maklumlah kami selalu lepak kat situ sampai lewat malam. Risau pula kalau orang kampung yang menuduh kami rosakkan pondok telefon kat situ. Fikir, saya pun teringatlah pada budak yang selalu bergayut sampai lewat malam kat situ. Dan kebetulan kawan saya kenal budak tu. Jadi apa lagi? Saya pun pergilah ke rumah dia dan tanya apa yang sebenarnya yang telah terjadi. Tapi malangnya mak ayah budak tu cakap yang budak tu pengsan dan jatuh sakit. Dan diorang menceritakan sebenarnya bukan budak tu yang rosakkan telefon kat situ, tapi ayah dia yang rosakkan. Sebab ayah dia tak suka anak dia selalu bergayut sampai lewat malam. Ayah budak tu bercerita tak henti-henti tentang betapa berangnya dia dengan anaknya. Dan tiba-tiba dia menyebut tentang anaknya pengsan dan jatuh sakit kerana diganggu oleh sesuatu. Begini ceritanya. Sebenarnya orang kampung yang terjumpa budak tu tertidur dekat pondok telefon tu masa diorang nak solat subuh di masjid. Dan kebetulan saya tak berniaga pada malam sebelum kejadian tu. Saya diberitahu yang sebenarnya malam tu budak tu ada perasan ada orang mendekati dia dari belakang. Lama-lama dia rasa macam tak selesa. Jadi dia toleh anak mata dia sedikit untuk tengok ke belakang. Malam tu sangat gelap, tapi dia dapat rasa yang kat belakang dia tu adalah seorang perempuan. Lepas tu budak tu cakap, "Kak, kalau kak nak guna telefon, guna yang lain dulu sebab saya lambat lagi." Tapi perempuan tu tak menjawab. Lepas tu terdetik dalam hati budak tu, telefon lain kan rosak, patutlah dia nak pakai yang ni. Lepas tu budak tu toleh ke belakang dan perempuan tu masih lagi berdiri kat situ. Jadi budak tu pun cakap dekat perempuan tu, "Okey kak, lepas habis 20 sen ni saya bagi akak Lepas tu masa budak tu nak masukkan duit shilling, tiba-tiba duit shilling dia terjatuh. Dan lepas tu dia membongkokkan badan dia. Dan dia ternampak perempuan tu tak ada kaki. Kaki dia macam pudar-pudar macam tu. Sejurus lepas tu budak tu terbau satu bau yang sangat wangi. Budak tu terus panik, tapi dia tetap memberanikan juga hati dia. Dan budak tu pun cakap dekat awet dia, "Awak nanti saya keluar balik ya, ada benda yang penting nak settle." Tiba-tiba perempuan kat belakang tu menyahut, "Ada benda penting ke? Kau dah tahu." Dia terus toleh dan dia tengok perempuan tu berdiri betul-betul kat belakang dia. Dan berdasarkan cerita budak tu, muka perempuan tu kosong, tak berwajah. Dan lepas tu budak tu terus pingsan. Sampailah orang kampung terjumpa budak tu terbaring di tengah-tengah kaki lima.